Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot pentaksiran Bilik Darjah di saluran Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita akan membincangkan mengenai kayu ukur kepada guru-guru untuk menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah, dan kita akan fokuskan kepada pendidikan Islam di sekolah rendah. Jadi, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Kita saksikan dulu profil guru kita. Inilah dia guru yang Ifah katakan tadi. Kita persilakan Ustazah Amirah Ismail dari SK Putrajaya Presin 92 Putrajaya. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam Ifan. Alhamdulillah. Sihat, Ifan sihat? Saya macam ni lah saya. Lebih sihat sebab ada Ustazah kat sebelah. Alhamdulillah. Dan hari ini sebenarnya Ustazah, kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Nur Asmawati Makdin dari SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Terima kasih Cikgu bersama kami untuk PBD kali ini. Seperti yang Ifah katakan tadi, Ustazah, kita akan membincangkan berkenaan dengan pendidikan Islam sekolah rendah. Ya, betul. Tetapi sebagai permulaannya, kita nak tahu juga apa sebenarnya yang dikatakan sebagai PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Boleh saya terangkan? Baiklah. Apa dia itu pentaksiran bilik darjah ataupun dipanggil PBD, Pendidikan Islam Sekolah Rendah? Okey, baiklah, kita lihat sama-sama apa maksud pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ataupun PBD merupakan satu proses yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapat maklumat mengenai perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. PBD yang betul akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Setiap pentaksiran yang diperoleh bukanlah bertujuan untuk membanding beza tetapi setiap murid, tetapi ianya adalah untuk membantu pihak sekolah dan ibu bapa untuk merancang tindakan susulan murid tersebut ke arah untuk menambah baik penguasaan dan juga pencapaian murid dalam pembelajaran mereka. Itu yang kita faham berkenaan dengan maksud PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Tapi Ustazah, saya melihat tadi ada perkataan matlamat kurikulum. Jadi apa ia sebenarnya, Cik? Ifan nak tahu apa matlamat kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah? Jom kita tengok ya. Silakan Ustazah. Matlamat kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk membina dan membentuk hamba Allah dan khalifah Allah yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menyambung ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu adalah petikan daripada DSKP Pendidikan Islam tahun 4, 5 dan 6. Baik Ustazah, seterusnya mungkin saya boleh ceritakan dari segi bahan rujukan yang ada. Ya. Okey Irfan, ini adalah bahan-bahan rujukan bagi PBD Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Okey, dekat depan ni pun penonton boleh tengok adanya bahan rujukan iaitu panduan untuk melaksanakan PBD. Ini biasanya digunakan oleh guru-guru. Ya. Dan seterusnya, guru-guru juga menggunakan buku teks pendidikan Islam. Ini adalah salah satu contoh buku teks pendidikan Islam. Ini adalah tahun 5. Dan setiap sekolah memang murid-murid dibekalkan dengan buku teks. Saya nak tanya, adakah ibu bapa juga boleh mendapatkan panduan PBD? Biasanya panduan PBD ini kita boleh melihat di laman Sesawang ataupun boleh download. Ya, ibu bapa boleh dapatkan panduan PBD ini. Baik, terima kasih. Okey, dan apabila guru-guru dah merujuk buku teks,
guru-guru boleh merujuk sekaligus dengan DSKP Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kerana daripada DSKP itulah guru-guru boleh merancang apa aktiviti murid-murid berdasarkan isi dalam buku teks tersebut. Ifan. Ya, saya. Ifan nak tahu tak apa kepentingan PBD? Nak tahu, Ustazah? Nak tahu. Dan Ifan tahu tak apa kepentingan dia? Boleh Ifan cuba? Boleh. Ifan rasa kepentingan PBD adalah untuk kita mengetahui kekuatan dan juga kelemahan seseorang murid itu. Ya, betul. Ada dalam isi kandungan kepentingan PBD. Jom kita tengok sama-sama lihat apa kepentingan PBD. Silakan, Ustazah. Okey. Kepentingan PBD, betapa pentingnya PBD kepada guru-guru adalah kerana apa? Kerana guru-guru dapat mengenal perkembangan murid di dalam dan di luar kelas. Kerana apa? Kerana PBD ini adalah berterusan. Walaupun di luar kelas, PBD juga masih berjalan. Dan seterusnya dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tersebut bagi setiap topik yang murid-murid pelajari. Mana yang lemah, guru-guru akan mempelbagaikan kaedah. Mempelbagai kaedah pengajaran di dalam kelas. Contohnya boleh buat aktiviti-aktiviti di luar kelas. Itu yang menyeronokkan. Ya. Jadi boleh meneroka ke berbagai aktiviti. Dan yang terakhir, membuat tindakan yang selanjutnya untuk murid yang lemah. Baik. Kalau murid yang lemah, mungkin guru-guru ada inisiatif yang lain untuk memberikan dia satu impak yang positif. Betul. Untuk murid tu biar dia rasa gembira mencapai tahap yang sama level dengan kawan dia. Dan juga memberikan satu motivasi kepada mereka. Betul. Untuk terus meningkatkan kualiti. Betul, Ifan. Baik, terima kasih Ustazah atas penerangan di segmen ini. InsyaAllah kita akan berhenti berehat seketika. Kembali seperti dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia slot pentaksiran bilik darjah ataupun PBD di saluran Didik TV KPM bersama dengan Ustazah Amirah kita. Baik Ustazah, nak tanya juga dari segi pelaksanaan PBD dalam pendidikan Islam sekolah rendah ni bagaimana caranya Ustazah? Okey. Mari kita lihat bagaimanakah pelaksanaan PBD dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Yang pertama, PBD boleh berlaku bermula daripada guru sendiri masuk ke kelas, sehinggalah guru keluar dari kelas, keluar dari kelas. Dan juga PBD berlaku dengan pelbagai kaedah. Bukan satu kaedah je, Ifan. Dengan pelbagai kaedah. Seperti apa? Pemerhatian, lisan, penulisan, kerja projek dan juga pembentangan dan sebagainya mengikut kesesuaian kaedah guru itu sendiri, Ifan. Baik, Ustazah. Ada banyak kaedah sebenarnya dan boleh dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah. Ya. Okey, seterusnya Ifan, kita akan lihat bagaimanakah penentuan sesuatu PBD dalam pendidikan Islam. Yang pertama, guru mesti memahami apakah standard kandungan sesuatu tajuk yang hendak guru sampaikan. Yang kedua, guru juga perlu memahami apa itu standard pembelajaran dan juga apakah hasil pembelajaran yang guru tu nak. Dan barulah guru itu menentukan apakah aktiviti yang sesuai untuk murid-murid. Dan seterusnya, bagaimanakah kaedah pentaksiran yang guru-guru hendak lakukan. Dan sekaligus daripada pentaksiran itu, guru-guru dapatlah standard prestasi ataupun tahap penguasaan murid tersebut. Baik, ada lebih kurang 6 langkah. Ya, 6 langkah penentuan PBD tersebut dalam pendidikan Islam. Memang ini adalah penting untuk guru-guru faham macam mana guru-guru nak ambil tahap penguasaan murid tersebut. Baik, terima kasih Ustazah. Seterusnya. Seterusnya, ini adalah contoh standard kandungan, standard prestasi dan juga standard pembelajaran untuk rujukan guru-guru. Ini saya ambil contoh standard prestasi, standard pelajaran dan juga standard kandungan bagi mata pelajaran hadis. Ya, guru-guru di sinilah guru-guru merujuk apa standard kandungan yang perlu guru-guru buat, apakah standard pembelajaran yang guru-guru perlu laksanakan. Dan juga apa standard prestasi untuk mencapai tahap dia. Seandainya murid itu tahu, dah standard mana yang guru boleh bagi. Baiklah Ifan.
Ini adalah satu-satu kaedah PBD. Kaedah yang mana guru-guru boleh dilakukan secara pemerhatian dan juga lisan serta penulisan. Bagi kaedah pemerhatian, guru-guru boleh menilai murid yang seperti saya bagi tahu awal-awal tadi, bermula daripada guru-guru melangkah ke kelas sehinggalah guru-guru keluar daripada kelas. Iaitu pemerhatian guru-guru di dalam kelas. Boleh juga pemerhatian guru-guru di luar bilik darjah mengikut topik kesesuaian yang telah guru-guru ajar pada murid-murid. Okey, dan seterusnya bagaimana secara lisan dilaksanakan. Secara lisan, kalau guru, mungkin guru cakap, okey, murid-murid, apakah guru-guru bertanya kepada murid-murid dan murid-murid jawab. Jawab soalan. Ya, murid-murid bertutur, jawab. ya? Ya, secara bertutur. Guru bersoal jawab di dalam kelas. Baik. Dan juga bagaimana cara penulisan dilaksanakan dengan apa yang murid jawab di-apply di atas kertas. Mungkin pelbagai caralah. Mungkin secara berkumpulan, secara individu. Itu antara 3 kaedah saja. Ya, itu adalah 3 kaedah dia. Pemerhatian, ya, lisan dan juga penulisan. Ingat, penting. Itu 3 ni memang penting. Kaedah-kaedah dia. Okey. Apa pula? Ifan nak tengok tak? Contoh video macam mana saya melaksanakan PBD secara lisan, secara individu. Mesti nak tengok Ustazah. Ada videonya? Ada. Jom kita saksikan. Jom. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Masya Allah, tabarakallah Ustazah. Hebatnya. Betul. Kata murid tadi memberikan kata apa satu gambaran berkenaan dengan presentation ataupun persembahan kepada gurunya terhadap topik yang telah diberikan. Itu adalah PBD secara lisan. Ada juga PBD secara berkumpulan. Berkumpulan pun ada juga? Ya, ada. Okey, ini adalah contoh aktiviti secara kumpulan. Yang mana guru memberikan penerangan dan murid-murid merekod apa yang maklumat guru nak. Baik. Ataupun guru juga boleh buat aktiviti kotak beracun. Dia dapat maklumat, dia orang tulis ramai-ramai. Ini saya tulis kat kertas ni saja, kertas A4. Guru-guru boleh menggunakan kad manila, kertas majung dan sebagainya. Saya nak tanya, dalam satu kumpulan tu kita nak letak berapa ramai murid? Mungkin boleh 4 ataupun 6 orang murid. Tak perlu ramai. Sebab kalau ramai, contohnya macam ni lah, 4 orang murid. Okey. Contohnya, ini saya letak 2 orang murid. 2 orang murid, okey. Ya, ada yang 4 orang murid. Kita tengok atas kesesuaian dan tahap murid itu sendirilah. Baik. Mungkin kalau ramai-ramai, ada setengah malu. Kita nak semua sekali berinteraksi. Ya, betul. Semua sekali berinteraksi. Biar dia orang tak rasa segan. Baik, itu dari segi berkumpulan Ustazah. Ya, berkumpulan. Ini adalah contoh hasil kerja murid secara kumpulan lah. Dia orang dapat buat. Masa tanya, okey, dia orang dapat petikan untuk dalam kelas. Yang ini di dalam sekolah, dia orang boleh jawab. Okey, baiklah. Ini adalah contoh aktiviti secara individu. Baik. Sebelum tu Ifan. Ya, saya. Ifan nak tahu tak, ada satu kaedah yang dilakukan secara lisan juga. Lisan dah boleh 2. Okey, kaedah apa Ustazah ya? Kurang pastilah. Itu yang dipanggil lisan secara berkumpulan juga. Maksudnya kawan dia akan menyoal kawan yang lain dan kawan yang lain jawab. Oh, bersoal jawab sesama murid lah. lah. Ya, bersoal jawab sesama murid. Baik. Jadi siapa yang akan buat pemerhatian? Cikgu? Cikgu akan buat pemerhatian. Maksudnya dekat situ, dia akan berlaku kaedah pemerhatian dan juga secara lisan. Okey, dua dan dalam sekaligus, satu. Sekaligus sambil cikgu memerhati, cikgu boleh bersoal jawab dengan murid. Seperti dalam video tu lah, guru bersoal jawab dan murid jawab. Boleh juga berlaku secara
lisan secara kumpulan. Lisan secara Ya, kumpulan. maknanya diorang akan rasa macam excited. Saya nak jawab, saya nak jawab. Betul. Jadi cikgu boleh melihat, oh murid ni aktif, murid ni macam depresi sikit. Di situ pun cikgu boleh mengenal tipi masing-masing. Dengan jawapan murid itu sendiri pun boleh cikgu tahu tahap penguasaan, tahap kefahaman murid. Dan dari situ juga Ustazah, Ya. guru-guru boleh cuba untuk cari jalan keluar ataupun solusi kepada masalah. Okey, budak ni jenis murid-murid yang itu. macam ni. Mungkin dia tak boleh duduk berkumpulan. Dia akan jadi guru tersebut akan membuat kaedah lain. Mungkin kaedah secara suruh tulis individu. Okey, seperti inilah. Contohnya aktiviti secara individu. Cikgu saya kata, okey, awak boleh buat aktiviti secara individu. Dia bagi dia tulis sendiri. Mungkin ataupun dia rasa asyik kawan dia je tulis. Aku nak juga. Okey. Dan ini adalah hasil kerja murid secara individu. Baik, itulah dia dari segi penilaian oleh guru-guru terhadap ujian lisan dan juga pemerhatian oleh guru ketika murid melakukan presentation dan juga persembahan topik. Baik, cikgu, terima kasih atas perkongsian dari segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya dalam pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM. Bersama kami di slot pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM bersama dengan Ustazah Amilah tentunya. Ustazah, saya nak tanya juga bagaimana tahap penguasaan ini dinilai oleh guru-guru di sekolah? Okey. Bagaimanakah kita nak merekod, bagaimanakah kita nak nilai tahap penguasaan sesuatu murid kan? Baiklah, penilaian itu adalah berdasarkan bila TP1 tahu, TP2 tahu dan faham. Maksudnya TP2 itu berlaku bila macam contohnya murid tu kita soal, dia jawab dan dia faham apa. Ya, betul. Tahu ni sekadar dia tahu, dia baca apa yang di dalam buku teks. Itu kita boleh bagi nilai TP1. TP2 dia baca, lepas tu dia bagi tahu lagi. Macam ni. Dia bagi penerangan sikit je. Maknanya dia faham apa yang cikgu tu nak. TP3 tahu, faham dan dia boleh buat. Dia boleh buat tu macam mana? Macam tadilah dengan aktiviti berkumpulan. Dia boleh aplikasikan kembali dalam sudut penulisan. Ya, pembentangan. Itu kita boleh bagilah TP3. Okey, tahu, faham, boleh buat dengan beradab. Maksudnya sesetengah topik mungkin kita boleh contohnya topik adab. Baik. Kita boleh lihat budak itu beradab dengan guru, beradab dengan kawan. Diaplikasikan dalam kehidupan. Diaplikasikan dalam kehidupan dia. Mungkin di dalam kelas, di luar bilik darjah. Dia jumpa kawan-kawan, dia bagi salam, cikgu dia jumpa cikgu. Cikgu dari jauh mati. Okey, dia bagi salam. Dia jumpa tukang kebun, dia bagi salam, dia hormat. Ini cikgu dari jauh itu dipanggil penilaian di luar bilik darjah. Okey, untuk TP5 tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpuji. Dan TP6 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Mungkin dia bantu kawan dia, lepas tu dia beritahu cikgu. Macam-macam cara kita boleh tengok. Bila dia dah tahu, dia faham, dia aplikasikan, dia praktikkan benda tu. Ya, dia praktikkan benda tu. Boleh jadi TP6 lah. Ya, dia boleh jadi TP6. Okey. Adakah kita juga ada video Ustazah sekarang ni? Ya, ada video yang saya memberi penerangan kepada murid macam mana situasi dalam kelas untuk merekod PBD itu berlaku. Baik, jadi jom kita saksikan. Baik, kalau kita boleh lihat dari Ustazah, itu merupakan satu kaedah untuk guru-guru menilai TP, tahap penguasaan murid. Itu secara berkumpulan. Ya, okey.
Ifan tahu tak macam mana cara kita nak merekod TV tersebut? Kurang pastilah Ustazah. Boleh Ustazah terangkan? Baiklah. Di sini saya akan bagi tahu macam mana cara untuk merekod tahap penguasaan murid. Okey, untuk perekodan boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah Ifan. Bukan dalam kertas ataupun dalam buku ataupun kan? Kena buat borang khas. Tak. Okey, mungkin ada yang salah faham. Kena ada borang khas. Okey, ini adalah template, guru boleh mengisi dalam template pelaporan Excel. Dalam buku cikgu sendiri. Cikgu bawa buku catatan cikgu tu, biarlah yang buruk-buruk tu cikgu boleh rekod. Boleh simpan dekat situ boleh simpan. maklumat. Lepas tu tengok balik. Dan senarai semak dokumen. Mungkin cikgu boleh buat dokumen cantik-cantik yang cikgu rajin sikit, buat dokumen cantik-cantik. Ataupun daripada latihan penggal, mungkin daripada kita dah belajar 3 bulan, kita buat latihan penggal, kita pun rekod PBD tersebut. Tidak berlaku bukan situasi dalam kelas, itu di luar bilik darjah. Okey, dan seterusnya lain-lain dokumen yang sesuai. Contohnya Ustazah? Contohnya, okey, Ifan nak tengok. Ini adalah contoh yang saya buat. Contoh perekodan saya sendiri, saya menggunakan Excel. Excel. Saya mengikut topik-topik. Lepas tu dalam topik tu ada bab-bab dia lah. Bab-bab sendiri. Contohnya Al-Quran, hadis dengan jawi, akidah. Lepas tu kita pun letak tajuk-tajuk berdasarkan dalam buku teks. Baik. Jadi apa yang saya akan letakkan di ruang kosong Ustazah? Di ruang kosong contohnya saya akan letaklah TP5, TP6 maksudnya ni lah. Lepas tu contohnya tiba-tiba dia daripada TP3 tiba-tiba saya rasa tak puas hati. Okey, saya mungkin boleh membuatkan projek lain untuk dia. Seperti dengan membuat buku scrap ataupun memerhati murid tersebut dari jauh. Okey, biar kita nak melepasi di tahap 5. Okey, kita boleh kita dah buat buku scrap, inilah sebagai contohnya murid tu boleh apply. Dia tahu macam mana nak buat. Sebenarnya kadang-kadang murid ni dia bukan tak tahu, dia tahu tapi dia takut. Betul dia takut. Jadi di situ kita boleh tambah TP dia. Okey, stroke TP5. Baik. Ustazah, adakah itu cara intervensi Ustazah? Ya, boleh digunakan secara intervensi. Baik. Jadi maknanya Ustazah, kalaulah kita katanya seorang murid tu bermula dengan TP3 tapi boleh berubah mengikut keadaan Ustazah. Mengikut keadaan. Sebab itu PBD berlangsung secara berterusan. Ya, sepanjang tu berterusan. Dia tidak secara bila dapat itu sahaja. Itu sahaja. Itulah dia boleh berbezanya. Berubah. Sebab itu Ustazah kata tadi, Ustazah boleh berikan mungkin projek yang lain pula untuk meningkatkan tahap penguasaan murid tersebut. Betul. Okey Ustazah, terima kasih banyak atas penerangan di segmen ini. Mungkin Ustazah boleh berikan sedikit rumusan. Silakan Ustazah. Baiklah. Seperti yang saya kata tadi, walaupun apapun situasi yang kita hadapi, kita fahami, jadi PBD itu adalah satu sebahagian daripada PDP guru-guru di sekolah untuk proses di mana guru-guru itu melaksanakan pemerhatian, melaksanakan proses pengumpulan dan juga proses membuat refleksi terhadap murid itu sendiri untuk meningkatkan tahap pembelajaran murid itu. Secara macam mana? Mungkin dengan pihak sekolah. Seandainya murid yang lemah, guru itu boleh berbincang dengan ibu bapa. Dan saya tekankan lagi sekali, PBD ini bukannya perbandingan antara murid dan murid. Betul. Ya. PBD bukan perbandingan antara murid dan murid, tetapi PBD ini adalah untuk kita membuat penghasilan ataupun tindakan susulan. Apa yang patut guru itu lakukan kepada murid untuk mereka mencapai tahap yang maksimum dalam PBD. Yang lebih baik Ustazah. Baik, betul. Terima kasih dan terima kasih kepada Ustazah Amirah dan juga Cikgu Nur Asmawati kerana bersama kami untuk PBD kali ini, dan diharapkan pencerahan yang telah diberikan oleh Ustazah membantu guru-guru untuk memberikan penilaian yang terbaik buat murid-murid mereka di sekolah. InsyaAllah kita doakan. Kalau ada kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.